Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 9 Oktober 2015, bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Alur Limbat alias Abdullah berusia 51 tahun mati ditembak di kediamannya di Kampung Alur Limbat, Marang. Mangsa dipercayai meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan di kepala. Mangsa pernah menjawat sebagai timbalan Ketua UMNO bahagian Marang, Allahyarham, yang juga merupakan seorang peguam, menjadi adun kawasan berkenaan selama 2 penggal bermula tahun 2004 sebelum tewas kepada calon PAS Arifin Deraman dalam pilihan raya umum ke-13. Dilahirkan di Kampung Alur Limbat, Allahyarham juga pernah menjawat jawatan sebagai timbalan Ketua UMNO bahagian Marang dari 2004 hingga 2013 dan ahli jawatan kuasa UMNO negeri dari 2011 hingga 2013. Allahyarham juga pernah berkhidmat sebagai Ketua Unit Pendakwaan Negeri iaitu Timbalan Pendakwa Raya Peguam Kanan Persekutuan, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Mangsa ketika itu turut memiliki firma guaman alias Abdullah & Co. Kejadian tersebut berlaku apabila mangsa baru pulang dari solat Jumaat dan 2 lelaki bermotosikal melepaskan beberapa das tembakan ke arah mangsa, menyebabkan mangsa parah sebelum meninggal dunia. Dalam kejadian 2 petang itu, mangsa pulang dari menunaikan solat Jumaat dan pulang ke rumahnya seperti biasa. Kemudian 2 suspek dikatakan mengetuk pintu rumah mangsa di bahagian dapur dan melepaskan tembakan sebaik sahaja pintu dibuka oleh mangsa. Mangsa kemudian dikejarkan ke Klinik Kesihatan Bukit Payung sebelum disahkan meninggal dunia. Kes yang digelar berprofil tinggi ini mendapat perhatian meluas di dalam negara yang juga memberikan tekanan yang hebat kepada pihak polis untuk menangkap pelakunya. Hasil siasatan pihak polis telah berjaya menemui bukti imej CCTV 2 suspeknya. Polis Terengganu juga telah mendedahkan imej 2 suspek terbabit dalam usaha mengenal pasti identiti mereka. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rosli Abdul Rahman berkata, imej 2 lelaki yang sedang menunggang motosikal itu dirakam menerusi kamera litar tertutup CCTV dari sebuah kedai berhampiran lokasi kejadian. Menerusi rakaman itu didapati kedua-dua suspek ini menaiki sebuah motosikal jenis EX5 berwarna hitam tanpa nombor pendaftaran. Penunggang menggunakan topi keledar berwarna merah dan bervisor, manakala pembonceng iaitu penembak juga mengenakan topi keledar warna yang sama berbaju warna putih dan memakai beg silang. Berdasarkan imej ini, pihak polis meminta orang ramai yang melihat dan mengenali suspek tampil membantu siasatan bagi mengenal pasti individu yang terbabit dalam kes itu. Menurut Datuk Rosli, 41 individu terdiri daripada anggota keluarga, rakan perniagaan, pemandu dan saksi bebas dipanggil memberi keterangan. Jelasnya, polis yakin kes ini dapat diselesaikan dalam tempoh terdekat dan gerakan memburu kedua-dua suspek yang berusia sekitar 23 hingga 25 tahun itu sedang giat dilakukan. Pada Januari 2017, setelah setahun lebih kejadian berlaku, apabila ditanya tentang perkembangan kes ini, Datuk Rosli berkata, siasatan pihaknya percaya kes pembunuhan alias yang ditembak mati didalangi individu sama dengan kes pembunuhan sepupu bekas adun Alur Limbat itu, Mat Jusoh Ali, pada Ogos 2015 di rumahnya di Padang Midin, Bukit Payung, dan satu lagi kes di Sungai Tong, Setiu, membabitkan seorang tukang cat RD alias pada September 2016. Beliau berkata, siasatan pihaknya juga mendapat petunjuk kes pembunuhan alias yang dipercayai dilakukan pembunuh upahan tiada kaitan dengan motif politik, sebaliknya bermotifkan keuangan dan perniagaan. Beliau akui kes pembunuhan ini terutama yang membabitkan kes mangsa amat rumit, namun polis berusaha keras untuk menyelesaikan kes ini dan percaya petunjuk baru yang diperoleh dapat membantu siasatan kes. Bagaimanapun, katanya, polis belum boleh mendedahkan petunjuk yang diperolehi kerana tidak mahu mengganggu siasatan.
Pada 25 September 2017, Polis Diraja Malaysia PDRM membentuk satu jawatan kuasa khas meneruskan usaha menyelesaikan 3 kes pembunuhan yang dikelaskan berprofil tinggi ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seriwan Ahmad Najmuddin Muhammad berkata, ini termasuklah kes melibatkan bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Alor Limbat alias Abdullah pada 9 Oktober 2015. Juga bagi kes melibatkan pembunuhan sepupu Allahyarham Mat Jusuh Ali pada 9 Ogos tahun yang sama, di samping seorang tokek ikan Daud atau Wan Ahmad Wan Awang 68 tahun yang turut mati ditembak dalam kejadian pada 27 Julai 2017. Katanya Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Risikan dan Operasi Bukit Aman, Datuk Huzair Muhammad akan mengetuai jawatan kuasa khas itu. Selepas hampir 3 tahun diburu, penjenayah paling dikehendaki polis di Pantai Timur, Kerry Pok Jeng, akhirnya ditembak mati di Feldana Ram 1, Kemaman. Kerry atau namanya Syukri Muhammad Abiah berusia 37 tahun terkulai selepas 2 biji peluru mengenai kepala dan dadanya dalam aksi berbalas tembakan kira-kira jam 4.30 pagi. Pada 10 September 2018, jam lebih kurang pukul 4.30 pagi, sepasukan polis dari Bukit Aman telah pergi ke kawasan perumahan separuh siap di Feldana Ram 1, Cukai, Kemaman, Terengganu. Setelah sampai, pihak polis telah membuat serbuan ke sebuah rumah separuh siap dan tiba-tiba kedengaran bunyi letupan tembakan dari arah dalam bilik rumah tersebut. Pihak polis telah membalas tembakan tersebut bagi tujuan mempertahankan diri sehingga tiada lagi ancaman keselamatan terhadap pasukan serbuan. Setelah tiada lagi bunyi tembakan, pihak polis telah membuat pemeriksaan taktikal dan dapati suspek tanpa pengenalan diri telah tidak sedarkan diri, dipercayai telah mati ditembak. Polis percaya penjenayah ini bertindak sebagai pembunuh upahan dan suspek dipercayai terbabit dalam kes pembunuhan mangsa. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Asisten Komisioner Fazli Syam Abdul Majid berkata, sebelum kejadian, sepasukan anggota polis dari bahagian Siasatan Jenayah Bukit Aman dan Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri Terengganu menerima maklumat berhubung seorang penjenayah bersembunyi di sebuah rumah dalam pembinaan di situ. Katanya bertindak atas maklumat dan risikan itu, polis kemudiannya pergi ke kawasan itu dan ketika cuba membuat tangkapan, suspek dikatakan bertindak melepaskan tembakan kepada anggota polis. Hasil pemeriksaan polis mendapati lelaki itu merupakan penjenayah yang dikehendaki dengan melakukan jenayah melebihi 12 kes termasuk kes bunuh, jenayah kekerasan, culik, mendatangkan cedera dan sebagainya. Fazli Syam berkata, hasil pemeriksaan polis berjaya menemui sepucuk pistol semi-automatik masih berisi sebutir peluru yang digunakan suspek serta sebilah parang. Polis menemui 16 kelongsong peluru termasuk yang dilepaskan suspek dan polis di lokasi kejadian, dan suspek mula terbabit dengan jenayah pada tahun 2001 iaitu mendatangkan cedera dan ugutan jenayah. Suspek terlibat dengan banyak kes jenayah sehingga dia dikehendaki polis di negeri Terengganu, Kelantan dan Pahang. Menyedari dia menjadi buruan polis, suspek yang berasal dari Pasir Putih, Kelantan sering berpindah randah dan menyembunyikan diri bagi mengelak ditangkap polis. Katanya suspek melakukan jenayah bersendirian dan tidak menyertai mana-mana kumpulan jenayah dan hanya menyembunyikan diri di dalam negara. Polis percaya suspek terlibat dengan kes tembak mati mangsa dan dengan tumpasnya suspek, polis berjaya menyelesaikan banyak kes yang membabitkan suspek. Jika betul lelaki yang ditembak mati adalah pembunuh upahan dan terbabit dalam kes pembunuhan Allahyarham, kami minta Polis Diraja Malaysia PDRM siasat siapa dalangnya. Itu permintaan dan harapan ahli keluarga bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Alor Limbat Allahyarham alias Abdullah yang hanya mahu dikenali sebagai Nar selepas pembunuhnya Syukri Muhammad Abiah atau lebih dikenali sebagai Kerry Pok Jeng ditembak mati polis dalam kejadian berbalas tembakan
dilaporkan. Bagaimanapun, Nar berkata seluruh ahli keluarga alias tetap bersyukur pembunuh yang bertanggungjawab menerima pembalasan setimpal dan berterima kasih kepada PDRM kerana tidak jemu melakukan siasatan dan memburu pembunuh yang bertanggungjawab walaupun kes sudah 3 tahun berlalu. Namun, keluarga mangsa mahu siasatan terus dilakukan untuk mengenal pasti perancang utama termasuk individu yang mengupah Carrie supaya membunuh mangsa. Dengan kematian pembunuhnya, memang amat sukar bagi pihak polis untuk mengenal pasti siapa dalang yang merancang untuk membunuh mangsa dan apakah motif mangsa dibunuh. Politik, peribadi ataupun kes yang sedang dikendalikan oleh mangsa boleh menjadi motif. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mangsa. Allahyarham alias Abdullah. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan diletakkan di kalangan hambanya yang beriman. Sekian.